Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam Education Intelligence bersama saya, Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim, Guru Sains Tingkatan 4 anda. So, kita teruskan pembelajaran kita Bab 5 Tenaga dan Perubahan Kimia. Sebelum tu, kita teruskan dengan latihan. Yang pertama, rajah 1 menunjukkan susunan radas bagi penyaduran sudu besi dengan argentum. Apakah larutan X, elektrolit, dan plat Y di sebelah anode. Okey. So larutan X apa dan plat Y itu apa? So kita tengok kepada gambar rajah elektrolisis dahulu. So bateri positif dan negatif, sini akan jadi anode. Sudu akan jadi kathod. So pergerakan daripada anode pergi ke kathod. So sudu besi ni akan jadi sudu perak lah, sebab ion-ion argentum akan pergi kepada sudu. Alright. So, apakah larutan X? Elektrolit. Okay. So, saya dah bagi tahu, kalau kita nak letakkan elektrolit, mesti ion logam yang menyadurkan logam sebelah tu. So, kita nak logamkan sudu ni dengan sudu argentum, sudu perak. So, kita kena ada elektrolit yang ada ion argentum. So, kita cari larutan X. So kalau argentum, tak boleh lah, sebab argentum ni cuma ada ion argentum sahaja. Okay, dia tak ada ion lain, dia kena larutan. Elektrolit ni ada 2 ion yang bebas bergerak. Argentum sulfat, okay, ada argentum, ada sulfat, ferrum nitrat, ferrum nitrat. So, dua-dua ni memang kita tolak lah, sebab tak ada langsung ion argentum yang hadir. Okay, plat Y. Plat Y ni mesti pepejal perak. Okay, so kalau pepejal perak, yang ni confirm salah lah. Ini ialah larutan. So, yang ada ialah B sahaja. So, jawapannya ialah B. Argentum sulfat sebagai elektrolit dan argentum sebagai anode. Okey, elektrod. Okey. Soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan susunan radas suatu eksperimen. Saya padam jap. Okey. Apakah proses yang terlibat dalam eksperimen ini? Okey. Ada satu sel elektrolisis, ada larutan kuprum sulfat, dan ini tertinggal ni, ini ialah kuprum tak tulen. Okey. So, ini ialah proses apa? Okey, ini ialah proses penulenan logam. Kalau kuprum tak tulen, dia mesti terletak pada anode. Yang tulen mesti terletak pada kathod. Macam mana saya tahu kathod dan anode? Tengok kepada bateri, positif, negatif. Okey. So, jadi elektron akan bergerak daripada anode pergi ke kathod. Jadi, sini akan membentuk kuprum yang tulen. Jadi, benda asing akan terbentuk di bawah ni, yang tak tulen tadi. Alright. Okay, soalan yang ketiga, antara berikut yang manakah boleh mengekstrak plumbum daripada plumbum oksida, tetapi tidak boleh mengekstrak aluminium daripada aluminium oksida? Kita kena tengok siri kereaktifan logam. Okey, kita senaraikan dulu susunan dia. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi Okey. So, di mana plumbum? Okey, plumbum kat sini. Ni plumbum. Okey. Selepas tu, di mana aluminium? Aluminium kat sini. Okey, aluminium. So, kita kena tahu kedudukan karbon dahulu kat mana. Okey, kedudukan karbon berada di antara aluminium dan zinc. Huruf A dan huruf Z. Okey. So, sini kedudukan karbon. Okey. So, soalannya, dia boleh ekstrak plumbum, tetapi dia tak boleh ekstrak aluminium. So, jawapannya ialah karbon lah. Sebab karbon lebih reaktif berbanding plumbum. Sebab itulah karbon boleh ekstrak plumbum daripada plumbum oksida. Tetapi, karbon kurang reaktif berbanding aluminium. Okay, sebab itulah karbon tak boleh ekstrak aluminium. So, jawapannya ialah karbon C. Alright. Okay, soalan 3 kita dah settle. Kita masuk kepada pembelajaran yang seterusnya. Okey. Penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. Okey. Kita nak wujudkan elektrik daripada tindak balas kimia. Alright. Penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia ada 2 yang kita kena belajar. Yang pertama, sel ringkas. Okey. Daripada sel ringkas ni kita akan dapat hasilkan tenaga elektrik dan pelbagai jenis sel yang ada di pasaran sekarang ni. Okey. Kita akan pergi kepada satu persatu. Okey, sel ringkas. Dalam sel kimia, tenaga elektrik terhasil daripada tindak balas kimia. Sel ringkas terdiri daripada 2 elektrod logam yang berbeza
yang direndam di dalam suatu elektrolit. Okay, sama juga macam elektrolisis. Okay, sama je. Tapi dia lain sikit sebab elektrolisis kita guna elektrik untuk hasilkan tindak balas kimia. Tetapi yang ini kita hasilkan elektrik daripada tindak balas kimia. Sebab itulah kita tak ada sos elektrik kat sini. Sebab kita nak hasilkan elektrik. Faham tak? Okay, itu beza dia dengan elektrolisis. Okay. Keketuban sel bergantung kepada kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam. Kalau elektrolisis, kita dapat tahu anod dengan katod berdasarkan bateri. Okay? Kalau di sini, kita tengok kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam. Yang mana atas, yang mana bawah. Baru kita dapat tahu, ni anod, ni katod. Itu beza. Jangan confuse. Okay? Okay, pergi tengok contoh dia. Terminal negatif logam yang lebih reaktif. Bermakna dia berada di atas. Okay? Dalam siri kereaktifan logam. Terminal positif, logam yang kurang reaktif. Dia berada bawah. Dalam siri kereaktifan logam. Dalam sel ringkas, elektron bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif. Arus elektrik pula bergerak bertentangan. Iaitu daripada terminal positif ke terminal negatif. Yang saya beritahu sebelum ni. Okay? Sama saja. Okay, contoh. Okay, contoh sel ringkas ada dua elektrod. Ada zinc. Ada kuprum. Kita tengok yang mana satu anod, yang mana satu katod. Ataupun yang mana satu negatif, yang mana satu positif. Kita tengok kedudukan dalam siri kereaktifan logam. Okay, kalau tengok siri kereaktifan logam, zinc berada lebih atas berbanding kuprum. So, zinc akan jadi terminal negatif. Okay. Selepas tu, kuprum akan jadi terminal positif. Sebab dia berada bawah daripada zinc. Alright. Okay, contoh. Okay, zinc terminal negatif, kuprum terminal positif. Kita tengok apa yang jadi. Atom zinc membebaskan elektron membentuk ion zinc yang bercas positif. Okay, di sebelah zinc sini, atom zinc akan membebaskan ion zinc yang bercas positif. Jadi, dia akan bebaskan elektron. Elektrod zinc melarut dalam elektrolit dan menjadi semakin nipis. Sebab dia membebaskan elektron. Sebab itulah dia akan menjadi semakin nipis. Banyak elektron yang keluar. So, elektrod zinc ni akan semakin menipis. Di sebelah kuprum pula, ion kuprum bercas positif tertarik kepada elektrod kuprum. Okay, ion kuprum yang terbentuk, dia tertarik kepada elektrod kuprum. Ion kuprum menerima elektron dan membentuk atom kuprum. Sebab pengaliran elektron tadi, kuprum menerima elektron. Jadi, di sini, logam kuprum akan terbentuk di elektrod kuprum. Okey? Jadi kuprum akan menjadi tebal. Alright. Elektrod dibebaskan daripada zinc mengalir ke kuprum dan menghasilkan arus elektrik. So, yang inilah kita akan namakan sebagai tindak balas kimia akan menghasilkan elektrik. Jadi macam mana kita nak tahu elektrik tu ada? Mentol kat sini. Kalau mentol menyala, maknanya elektrik terhasil. Yang ni kita namakan sebagai tindak balas kimia yang menghasilkan tenaga elektrik. So, warna biru larutan akan semakin berkuranglah sebab atom kuprum akan pergi ke arah kuprum membentuk logam kuprum. Alright. Pergerakan jarum emitter menunjukkan arus elektrik dihasilkan. Okay, kalau kita letak emitter kat situ, ada jarum emitter. Kalau kita letak mentol, kita akan nampak mentol akan menyala. Okay, semakin jauh kedudukan dua logam dalam siri kereaktifan, semakin tinggi voltan yang akan terhasil. Maknanya, dalam susunan siri kereaktifan logam, semakin jauh jarak dia, semakin tinggilah voltannya. Okey? Jadi, perubahan tenaga yang berlaku ialah tenaga kimia akan menghasilkan tenaga elektrik. Kalau elektrolisis, tenaga elektrik akan bertukar menjadi tenaga kimia. Dia terbalik. Okey? Sel ringkas, tenaga kimia menjadi tenaga elektrik. Okay, dalam sel ringkas, elektrod, dua bahan yang berbeza. Elektrolit, kita boleh letak sebagai asid cair yang ada ion-ion, alkali cair ataupun larutan garam. Alright. Okay, habis bab sel ringkas tadi. Kita pergi pula kepada pelbagai jenis sel. Secara umumnya, sel terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, sel primer. Yang kedua, sel sekunder. Apa beza dia? Sel primer, sel yang tidak boleh dicas semula. Contohnya sel kering macam bateri kita, bateri alkali dan bateri argentum oksida merkuri. Yang ni boleh guna sekali saja, dia tak boleh cas. Ni namanya sel primer. Kalau sel sekunder, sel yang boleh dicas semula. Contohnya
akumulator asid plumbum, dan bateri nikel cadmium. Nanti kita pergi kepada satu-satu. Okey, akumulator asid plumbum tu apa? Bateri nikel cadmium tu apa? Okey, saya terangkan pembahagian sel dahulu. Alright. Contoh sel kering biasa kita beli. Okay, sel kering digunakan untuk jam apa semua, jam dinding, kereta mainan, remote control apa semualah. Bateri alkali nikel cadmium ni biasanya bateri phone. Alright. Akumulator asid plumbum ni biasanya digunakan sebagai bateri kereta, lori. Argentum oxida merkuri yang kecil tapi ditahan lama digunakan sebagai bateri jam. Alright. So ni ialah keterangan sel-sel yang kita nak bincang. Okey, sel kering, kelebihan dia ringan, mudah dibawa. Elektrolit tidak tumpah dan dia murah. Okey, kekurangan dia arus dia kecil dan tidak tahan lama. Okay, dia memang kecil saja arus dia, 1-2 volt sahaja, 1.5 volt sahaja, dan dia pun tak tahan lama. Kegunaan dia radio, alat mainan, lampu suluh ataupun alat kawalan jauh. Okey, akumulator asid plumbum yang ini boleh dicas semula, voltan dia tinggi dan dia tahan lama. Tapi kekurangan dia berat dan susah dibawa, elektrolit dia mudah tumpah dan dia mahal. Okey, kita gunakan sebagai bateri kereta ataupun lori. Bateri alkali, okay, arus dia besar dan malar, voltan dia tetap, lebih tahan lama berbanding sel kering. Tidak boleh dicas semula. Digunakan dalam radio, alat mainan yang memerlukan elektrik yang panjang, elektrik yang tinggi untuk jangka masa yang panjang. Okay, bateri nikel cadmium boleh dicas semula dan tahan lama, tapi harga dia mahal. Okey, diguna alat elektronik seperti kamera dan telefon mudah alih sebab dia boleh dicas semula. Macam phone kita, phone kita ni guna bateri ni lah, bateri nikel cadmium ni. Sebab tu kita boleh cas semula telefon kita. Bateri argentum oxida merkuri kecil dan senang dibawa, dia mempunyai arus yang besar, mahal, tidak boleh dicas semula. Diguna jam tangan dan kalkulator. Sebab itulah kadang-kadang kita punya jam tangan ni sampai 2-3 tahun, 4-5 tahun tahan bateri. Bateri ni lah kita guna, bateri argentum oxida merkuri. Okey, kita pergi kepada latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan untuk tajuk ni kita buat little bit different. Kita buat perbezaan sedikit. Sebelum ni objektif, sekarang ni kita isi tempat kosong. Okey, nombor 1, okey, terdiri daripada 2 konduktor yang berlainan dicelup ke dalam suatu larutan elektrolit yang disambung dengan wayar. Okey, apa? Okey, jawab satu aja jawapan dia. Dalam sel ringkas berubah kepada apa? Okey. Yang ketiga, logam yang apa? Reaktif berbanding sebagai terminal negatif, manakala logam yang apa? Reaktif bertindak sebagai terminal positif. Okey, next nombor 4, apa yang membekalkan 12 volt dan diguna sebagai bateri kereta? Nombor 5, merupakan sejenis bateri yang dapat dicas semula dan selalunya digunakan di dalam peralatan mudah alih. Nombor 6, sel bahan api hidrogen memerlukan gas hidrogen dan apa? Untuk menghasilkan apa? Sebagai hasil tindak balas yang tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi cuba jawab dulu soalan ni. Nanti kita akan bincang untuk seterusnya, kelas seterusnya. Jadi untuk seterusnya kita akan belajar tindak balas kimia yang berlaku dengan kehadiran cahaya. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.